Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bagi saya Cikgu Wan Ahmad Saifuddin. Saya akan ajar sejarah 1 UMS 2021. Okey. Okey, pertama sekali tengok buku teks. Okey, tengok buku teks. Okey, sejarah tingkatan 1. Okey, ini buku depan dia. Okey, dalam dia ada rukun negara. Okey. Pengenalan penulis, editor dan sebagainya. Okay. Dan ada alamat kementerian, penghargaan, kandungan. Okay. Ini adalah kandungan ini, dalam kandungan ditunjukkan topik, bab dan juga subtopik yang perlu kita belajar untuk tingkatan 1. Okay. Ada bab 1 mengenali sejarah, subtopik dia sampai 1.7. Bab 2 zaman air batu sampai 2.6. Bab 3 zaman prasejarah sampai 3.5. Bab 4 mengenali tamadun sampai 4.3. Bab 5 tamadun awal dunia sampai 5.2. Bab 6 peningkatan tamadun Yunani dan Rom sampai 6.4. Bab 7 peningkatan tamadun India dan China sampai 7.2 dan yang terakhir ialah tamadun Islam dan sumbangannya bab 8 sampai 8.5. Okey. Seterusnya ada pendahuluan. Okey. Ya, ini biasanya kamu baca sajalah, tengok dia punya tu. Okey. Ambil sepintas lalu saja. Okey. Jadi sejarah kita dan dunia. Okey. Jadi inilah bab 1, mengenali sejarah. Okey. Dan sebelum itu saya cuma minta kamu sediakan satu buku nota. Okey, buku latihan, buku nota satu buku saja. Okey. Jadi itulah buku nota dan itulah buku latihan. Okey. Saya akan buat pengajaran tentang satu-satu topik dan pada akhir pengajaran itu saya akan bagi latihan. Okey, kamu salin soalan dan seterusnya kamu cari jawapan dalam buku teks. Okey, setiap soalan yang saya beri mesti ada dalam buku teks. Tak perlu risau nak cari kat mana. Okey, buka saja buku, sama ada buku teks fizikal ataupun buku teks digital. Okey, semuanya ada. Okey, kita masuk pada bab 1 hari ini, iaitu mengenali sejarah. Okey. Jadi tengok sinopsis. Sejarah merupakan disiplin ilmu tentang peristiwa masa lampau. Penulisan sejarah adalah berdasarkan kepada kajian dan penyelidikan terhadap sumber sejarah. Okay. Jadi dikata sejarah ni adalah ilmu tentang masa lampau. Dia dah berlaku. Bila dah berlaku, itu sejarah. Kalau minggu depan, belum sejarah. Okay. Semalam, sejarah. Pagi tadi, sejarah. 1000 tahun dulu, sejarah. Okey, jadi berdasarkan kepada kajian dan penyelidikan terhadap sumber sejarah. Mesti ada sumber sejarah dan ada kajian. Okey, bukan cerita saja. Okey. Contohnya kita cerita dekat orang, kita buat apa minggu lepas tapi tidak ada rujukan. Okey, tidak ada kajian, tidak ada sumber. Jadi orang yang kita cerita tu dia tak boleh nak mengesahkan sama ada cerita betul ataupun tidak. Sebab sejarah ini adalah cerita yang benar. Okay, berdasarkan sumber, berdasarkan kajian dan penyelidikan. Kepelbagaian sumber dan kajian sejarah menyebabkan wujudnya pelbagai tafsiran dalam sejarah. Okay. Ada orang dapat satu sumber lain. Ada orang dapat satu sumber yang lain. Jadi walaupun sejarah yang sama tapi berdasarkan sumber yang berbeza mewujudkan tafsiran yang berbeza oleh dua orang yang berbeza. Okay.
Sejarah amat penting dalam memupuk semangat cinta akan negara demi meneruskan ketamadunan negara kita. Okey, itu adalah kepentingan kita belajar sejarah supaya kita sayang negara kita sayang dengan bangsa kita sayang dengan agama kita sayang dengan keluarga kita. Okey, dengan belajar sejarah dapat memupuk semangat cintakan sejarah, cintakan apa yang ada di sekeliling kita. Okey. Jadi apa yang akan anda pelajari ada 7 objektif untuk bab 1 ini. Okey, kita akan tengok nanti lagi pada subtopik yang akan kita lihat selepas ini. Okey. Apakah elemen kewarganegaraan dan nilai sivik yang anda akan dapati? Ini pun sama juga. Okey, objektif. Jadi 2 objektif yang perlu kita capai dalam bab 1. Okey, ini kita tengok ada gambar rajah mesyuarat Durbar Negeri-Negeri Melayu Bersekutu pertama yang diadakan di Kuala Kangsar, Perak pada tahun 1897. Ini yang dimaksudkan dengan sumber, ada gambar dia. Okey, ada cerita dia, bentuk penulisan. Okey, ada skrip dia mungkin. Okey, sebab itu dia kata sumbernya adalah Arkib Negara Malaysia. Jadi kebanyakan bahan sejarah ini disimpan di Arkib Negara kita. Okey. Okey, ini kemahiran pemikiran sejarah yang anda dapati. Ini bila kita belajar sejarah dengan tekun, kita akan dapat mengasah pemikiran kita berdasarkan 1 sampai 5 ni. Okey. Ini nanti kamu bacalah. Okey, ini kita teruskan dengan pengertian sejarah. Okey. Jadi 1.1 pengertian sejarah. Kita kerap mendengar ungkapan bahawa sejarah membawa banyak iktibar kepada kita. Okay, iktibar. Apa maksud iktibar? Iktibar ini manfaat, faedah. Apakah yang dimaksudkan dengan sejarah? Kita dah tengok tadi, sejarah adalah ilmu tentang masa lepas. Okay, yang sudah berlaku. Bagaimanakah kita mengukur masa silam dalam sejarah? Bagaimanakah pula kita dapat mengetahui sejarah lampau sesebuah masyarakat dan negara? Apabila mengetahui sesuatu peristiwa masa lampau, mengapakah masih wujud pelbagai tafsiran mengenainya? Semua persoalan ini akan terjawab dalam bab ini. Secara umumnya, sejarah ialah peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Jadi ini definisi sejarah, peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Peristiwa masa lalu yang berlaku dalam kehidupan sesebuah masyarakat atau negara akan dikaji oleh sejarawan. Akan dikaji oleh sejarawan. Apa maksud sejarawan? Sejarawan ni adalah ahli akademik, yang telah belajar tentang sejarah semasa di peringkat universiti. Dia ada sijil, mungkin ada ijazah, mungkin ada master ataupun PhD atau doktor falsafah. Jadi itu digelar sebagai sejarawan, iaitu orang yang mengkaji tentang sejarah. Sejarawan merupakan ahli sejarah yang menyelidiki rekod-rekod lalu dan memuatkan dapatan kajian mereka seperti dalam bentuk buku, monografi atau makalah. Dia dah dapat rekod, dapat sumber, kemudian dia buat tafsiran dan dihasilkan tafsiran itu dalam bentuk ilmiah. Dia buat buku, buat monograf, buat makalah. Kalau sekarang buat blog, simpan dekat Facebook dan sebagainya. Terdapat pelbagai pengertian sejarah dari aspek bahasa seperti berikut. Jadi, sejarah dalam aspek bahasa. Dari segi bahasa, apa maksud dia? Dalam bahasa Melayu, istilah sejarah berasal daripada perkataan Arab, syajaratun, yang bererti pokok. Bahasa Arab berasal daripada perkataan Arab iaitu syajaratun, pokok. Sejarah juga dikaitkan dengan salasilah riwayat keturunan dan asal usul. Maknanya kita boleh, kalau pokok tu dia boleh nak dapatkan ke pucuk, dia mesti ada ranting, dia mesti ada batang, dia mesti sampai kepada akar. Jadi sejarah pun dia ada salasilah dia, ada susul galur dia. Okey.
Kemudian yang kedua dalam bahasa Inggeris, sejarah ialah history. Okey, ataupun kita pecahkan jadi history, cerita dia. Jadi history maknanya cerita tentang seseorang. Okey. His story, cerita dia. Perkataan ini berasal daripada bahasa Yunani, historia, yang bererti penyelidikan. Dia tak boleh cerita saja tanpa ada penyelidikan. Kalau cerita saja boleh pergi ke mana, boleh jadi mengarut, boleh jadi dongeng, boleh jadi tokoh tambah. Okay. Jadi mesti ada penyelidikan daripada sumber-sumber yang boleh dipercayai. Kemudian sumber rujukan definisi sejarah ini yang dalam bentuk yang lebih teratur ialah Kamus Dewan. Okay. Apa yang dikatakan oleh Kamus Dewan? Asal usul keturunan Salasilah. Okay, kalau contoh kita, siapa ayah kita, siapa datuk kita, siapa moyang kita, sampailah kepada datuk nenek moyang kita yang telah meninggal beratus-ratus tahun dahulu. Kalau siapa yang ada, maknanya dia dah boleh buat penyelidikan, ada sumbernya. Okay, tapi kalau kita ada masyarakat Melayu ni jaranglah ada buat sampai macam tu. Okay, yang kedua, sejarah ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada waktu yang lampau. Kisah, riwayat dan tambur. Ini dia mesti berlaku, dah berlaku. Okay. Okay, kajian atau pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa yang telah lalu. Okay. Maknanya peristiwa yang telah lalu sama ada dari segi orang ataupun peristiwa. Dia kedua-duanya boleh dikategorikan sebagai sejarah. Okey. Kita tengok, kalau kita tengok kat sini tambur. Apa maksud tambur? Kita tengok glosari dekat bawah. Okey, beberapa perkataan yang mungkin asing bagi kita. Yang pertama ialah iktibar, iaitu pengajaran. Yang kedua ialah monograf, tulisan, huraian atau rencana. Tafsiran, maksud dia penjelasan, pengertian atau pendapat. Tambur ialah riwayat dahulu kala. Okay. Jadi kamu tengok apa maksud dia dan ingat. Okay. Jadi itu adalah pelajaran yang pertama dalam sejarah tingkatan 1, apa maksud sejarah. Okay. Dari segi bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan pengertian daripada Kamus Dewan. Okey. Jadi sebagaimana yang saya cakapkan tadi, selepas kita belajar, ada penerangan, maka sedikit latihan yang kamu perlu buat. Okey, jadi pilih satu buku. Okey, ambil buku panjang lah. Buku panjang, muka surat dalam 180, okey, ataupun 200. Jadi tuliskan sejarah tingkatan 1. Okey, kita jadi bab 1.1 ialah mengenali sejarah. Okey, ini adalah soalan. Okey, soalan nombor 1, nyatakan pengertian sejarah dari aspek bahasa Melayu, Kamus Dewan dan bahasa Inggeris. Okey, salin soalan nombor 1, nyatakan pengertian sejarah dari aspek bahasa Melayu, Kamus Dewan dan bahasa Inggeris. Okey, cari jawapannya dalam buku teks dan salin jawapannya. Okey, dalam buku nota. Okey, jadi itu sahaja untuk kali ini. Okey, pengenalan kepada subjek sejarah tingkatan 1 dan juga bab 1.1 mengenali sejarah. Jika ada sebarang masalah, bolehlah diajukan dalam WhatsApp kelas. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.
stay safe.